Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Mukhtar Arifin dalam pentasan berita TV Darul Iman. Antara paparan menarik edisi Rabu 8 Januari 2020. Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah perkenal modul Minggu Transisi. Pemilik haiwan ternakan bakal diheret ke mahkamah. Taska bagi kaki tangan Wisma Darul Iman Terengganu mula beroperasi. Mutu perkhidmatan kerajaan dipertingkat menerusi SISPA. Kombinasi 3 pegawai kendali kontingen Sukma 2020. Qabil ada aura Valentino Rossi. Sistem perisian direktori jimat wang kerajaan. Sesi pembelajaran murid tahun 1 Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah bagi tahun 2020 ini dimulai dengan modul Minggu Transisi yang mendapat sentuhan guru-guru tahun 1 sekolah berkenaan. Guru Besar SKTB Suhaimi Muhammad berkata, modul pembelajaran ini akan digunakan selama 3 minggu bagi meningkatkan kemahiran murid yang merangkumi 11 subjek dalam bentuk pembelajaran yang mudah dan mampu difahami oleh mereka. Kita bina juga modul-modul tu untuk adakan secara aktiviti berkumpulan supaya pelajar bersedia untuk menghadapi cabaran dunia pendidikan masa kini yang kita kata memerlukan pelajar-pelajar berfikiran kebat, kemahiran berfikir arah tinggi. InsyaAllah kita sama-sama doalah. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ladang Datuk Tengku Hassan Tengku Omar turut hadir meluangkan masa bersama ibu bapa dan murid-murid tahun 1 di Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah dan Sekolah Kebangsaan Bukit Bayas Kuala Terengganu. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada cikgu yang tidak berjemu untuk membina syah-syah, mengajar, mendidik anak-anak kita, dan tangan mereka lah insya-Allah untuk seterusnya mendidik supaya jadi seorang insan yang baik. Pemilik haiwan ternakan berisiko diheret ke mahkamah jika masih lagi berdegil dan sengaja membiarkan haiwan peliharaan mereka berkeliaran di jalan raya dan lebuh raya Pantai Timur 2 atau LPT2 mengikut kesalahan-kesalahan mengenai kesihatan, keselamatan, kemudahan dan kesopanan dan akhlak awam Akta 574 Kanun Keseksaan bermula tahun ini. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Deputi Superintenden Muhammad Adli Mat Daud berkata, pihaknya terpaksa menggunakan ketegasan kali ini kerana masih ramai tidak serik meskipun sudah dikenakan kompaun dan pelbagai usaha untuk menyedarkan mereka termasuk mengadakan kempen, menampal poster, peringatan dan lain-lain masih tidak berhasil. Mula daripada 1 Januari 2020, pihak PDRM dengan semua agensi kita akan mengadakan operasi-operasi yang lebih tegas di mana kita akan menguatkuasakan undang-undang yang lebih tinggilah hukuman. Kita akan menggunakan Seksyen 289 Kanun Keseksaan iaitu hukuman bagi kecuaian dalam mengendalikan haiwan, dalam menguruskan haiwan, di mana selepas ini pemilik-pemilik ataupun peternak-peternak ni kita akan kesan hingga ke rumah dan kita akan bawa ke mahkamah. Jadi kita harapkan selepas pada ini dengan adanya operasi, dengan adanya tindakan lebih tegas, kita harapkan agar kemalangan jalan raya melibatkan haiwan rayau, haiwan ternakan merayau di daerah Hulu Terengganu ini dapat kita kurangi ataupun terus kita kosongkanlah laporan-laporan ini.
Beliau berkata demikian kepada pemberita di sidang media selepas kolaborasi Ops Bersepadu Tangkapan Haiwan Berkeliaran LPT2 daerah Hulu Terengganu. Taman Asuhan Kanak-Kanak atau TASKA di tempat kerja bagi penjawat awam di Wisma Darul Iman WDI mula beroperasi 1 Januari lalu. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri Hanafi Ahmad memaklumkan TASKA Permata Wisma Darul Iman di bawah kelolaan Yayasan Pembangunan Keluarga atau YPK Terengganu yang diubah suai daripada kafe Wisma berkenaan melibatkan kos RM300,000. Tambah beliau, setakat ini pengambilan di TASKA berkenaan melibatkan 73 kanak-kanak berumur seawal 3 bulan hingga 4 tahun dengan 16 orang tenaga pengajar. Hanafiah berharap dengan adanya TASKA ini secara tidak langsung memudahkan urusan kaki tangan Wisma Darul Iman menghantar dan mengambil anak di pusat penjagaan. Terengganu mahu menjadikan setiap aduan dan cadangan daripada rakyat sebagai pemangking untuk memastikan perkhidmatan terbaik dapat diberikan kepada masyarakat negeri ini. Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan Bahagian Korporat Suhailawati Saigai berkata, kerajaan telah melaksanakan sistem pengurusan aduan awam atau SISPA yang diyakini mampu meletakkan aduan rakyat sebagai keutamaan bagi mengenal pasti serta mencari penyelesaian terhadap masalah mereka. Sistem ini adalah sistem pengaduan yang boleh diguna ataupun dibuat aduan melalui komputer ataupun telefon, di mana pengadu boleh mengadu apa sahaja berkaitan dengan aduan-aduan, sama ada berbentuk cadangan, aduan, penambahbaikan, boleh. Jadi kita di peringkat kita menerima dan kita akan cuba aturkan maklumat yang kita dah terima tu daripada pengadu. Ujar Suhailawati ketika ditemui pemberita di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Sebanyak 82 jabatan dan agensi negeri Terengganu telah melaksanakan sistem tersebut bermula 1 Januari 2018. Orang ramai boleh melayari laman web yang disediakan atau muat turun aplikasi telefon pintar respon rakyat untuk sebaran aduan, cadangan, pertanyaan dan penghargaan. 3 pegawai kerajaan berpengalaman dinobatkan sebagai teraju baharu kontingen Sukan Malaysia atau SUKMA 2020 di Johor pada 11 hingga 29 Julai depan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan atau NGO Negeri, Ustaz Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, Pegawai Kewangan Negeri Datuk Zainal Abidin Husin dilantik oleh Majlis Musyarat Kerajaan Negeri sebagai Ketua Kontingen. Sementara itu, katanya Pengarah Tanah dan Galian Negeri atau PTG Tengku Sri Bijaya Raja Datuk Tengku Farouk Husin Tengku Abdul Jalil sebagai Timbalan Ketua Kontingen dan Pengarah Pelancongan Negeri Abdul Rashid Yusof sebagai Timbalan Ketua Kontingen 2. Mereka bertiga ini adalah orang-orang yang sangat berpengalaman di dalam sukan yang sudah tentu insya-Allah akan memberikan sumbangan berkesan kepada pengurusan kontingen. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Perhimpunan Kontingen SUKMA 2020 Negeri Terengganu dan solat hajat perdana di Kompleks Sukan dan Stadium Tertutup Gombadak, Kuala Nerus. Pada usia 8 tahun, kanak-kanak sebayanya banyak menghabiskan masa di sekolah untuk belajar membaca atau di padang permainan bergembira bersama rakan-rakan. Namun berbeza dengan Kabil Irfan Azlan yang disifatkan sebagai kanak-kanak unik kerana bukan sahaja mempunyai minat sebagai pelumba motosikal, malah lebih membanggakan dia di antara pelumba motosikal mini atau pocket bike paling digeruni di Litar. Mendapat julukan Valentino Rossi Jr. kerana gaya keberanian dan kemahirannya menunggang
ala pelumba Itali itu, terutama ketika mengambil selekoh tajam di Litar. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia Sukan dan NGO Negeri, Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, beliau kagum dengan kebolehan serta keberanian Kabil Irfan dan percaya ia adalah aset bernilai buat negeri Terengganu. Kita tidak mensia-siakan bakat yang ada pada adik Kabil ini, dan insya-Allah mudah-mudahan di peringkat kerajaan negeri kita boleh melakukan sesuatu yang boleh memupuk dan juga meningkatkan lagi bakat yang ada pada adik Kabil dan membimbing adik Kabil dan juga rakan-rakan yang meminati bidang pemotoran ini untuk sampai kepada orang kata ke peringkat yang tertinggilah dalam sukan pemotoran ini, insya-Allah. Sementara itu, Bapa Kabil Irfan Azlan Abdul Rahman berkata, kejayaan merangkul gelaran juara keseluruhan dalam kejohanan Mini Cup Prix 2019 bagi kategori 7 hingga 9 tahun baru-baru ini menaikkan lagi semangat anaknya. Namun begitu, pembelajaran Kabil sama sekali tidak diabaikan. Setakat ni alhamdulillah, time dia belajar, sekolah, time dia main motosikal, dia main motosikal. Mana belajar ni memang kita suruh dia belajar untuk masa depan dia. Kewujudan sistem perisian bagi menggantikan penggunaan direktori dalam buku harian rasmi Kerajaan Terengganu dapat menjimatkan wang kerajaan sebanyak RM362,442. Menurut rekod kos tambahan, buku harian rasmi itu dari 2013 sehingga 2019 mencatatkan peningkatan perbelanjaan sebanyak 31%, iaitu daripada RM398,440 pada 2013 sehingga RM525,442 pada tahun 2018, melibatkan tempahan 14,000 unit buku pada setiap tahun. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar berkata, pada tahun ini tempahan dikurangkan kepada 5,000 unit sahaja yang melibatkan kos RM163,000. Bila kita reduce daripada cetakan kepada dalam bentuk maya ataupun air tadi, ianya mengurangkan kos percetakan dan kos pengedaran. Jadi itu, dan ianya lebih efektif apabila berlaku update dari segi nombor telefon ataupun perjawatan. Apa yang berlaku ialah antara masalah sebelum ini ialah apabila setiap tahun kita ada orang yang pencen, maka berlakulah pergerakan jawatan. Jadi kalau tengok dalam direktori yang asal yang ada dalam cetakan itu, dia akan tidak akan berubah sehingga masuk tahun baru. So we put everything in one place so that people can look at and view, and it's very user friendly dalam handphone. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran sistem iDirectory Terengganu di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Sistem iDirectory ini boleh diakses menggunakan pautan ttel.terengganu.gov.my. Capaian kepada sistem ini juga turut terdapat dalam portal rasmi Kerajaan Negeri Terengganu. Baik, itu saja rentasan berita pada minggu ini. Pastikan anda dapatkan lagi berita dan informasi terkini melalui Facebook TV Darul Iman dan juga portal Terengganu kita yang kami sediakan. Tepat, penuh informasi dan juga rasmi. Sebelum kita berpisah, seperti biasa, serakat pantun untuk renungan kita bersama. Lemak masam si buah mangga, kicap dan cili penambah perisa. Kesenangan diberi, usah berbangga. Kelak susah tidaklah berduka. Sekian saja untuk minggu ini. Saya Mukhtar Arifin. Assalamualaikum dan sehingga kita jumpa lagi. Bye-bye.